Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apanya anak-anak murid semua, minta maaf apanya lama sikit tak nak keluar video yang seterusnya ni. InsyaAllah untuk video kali ini kita akan mengupas tentang Syiah. Nota Ustaz dah upload dah dalam Google Classroom, kamu boleh tengok. Okey, kita speed lah tentang Syiah ni. Nombor satu, apa perkara yang kamu perlu tahu tentang Syiah? Dari segi latar belakang kumpulan Syiah, Syiah ni dia adalah satu kumpulan yang timbul berikutan ketidakstabilan politik yang berlaku dalam kalangan umat Islam, iaitulah perang Jamal dan juga perang Siffin. Kamu yang ni kita dah sebut berkali-kali dah. Setelah Khalifah Uthman bin Affan dibunuh, pada masa itu umat Islam dia ada macam-macam kumpulan. Ada kumpulan Muawiyah, ada kumpulan Ali, ada kumpulan Aisyah, ada kumpulan yang berkecuali, ada kumpulan yang kita kata golongan Khawarij, golongan-golongan yang timbul bertitik tolak setelah daripada Khalifah Uthman bin Affan dibunuh. Okey, baik. Bila Khalifah Uthman bin Affan dibunuh ini, sebagaimana yang dah Ustaz cerita pada kamu, Ali dilantik menjadi khalifah menggantikan Khalifah Uthman. Tetapi pada masa itu politik umat Islam dia tak stabil. Dia jadi huru-hara, dia jadi kacau bilau. Kacau bilau macam mana? Macam yang Ustaz sebut pada kamu tadi itu. Muawiyah dia tuntut pada Ali untuk bawa mai pembunuh Uthman. Hukum pembunuh Uthman dulu. Barulah kita akan bai'ah mengakui khilafah Ali. Tapi Ali pada masa ni, Ali sendiri pun bila dia menjadi khalifah, Ali dia tak ada kekuatan pada masa tu. Sebab apa? Ali sebagai khalifah dia tidak ada kekuatan. Walaupun dia jadi khalifah tapi dia tak ada kekuatan. Kenapa dia tak ada kekuatan? Kerana pada masa itu orang-orang yang menyokong Ali ni, boleh kita kata majoriti dia adalah golongan-golongan yang golongan-golongan yang haru biru, golongan yang jenis geng-geng Abdullah bin Sabah ni. Sebab tu kalau kamu tengok dalam nota Syiah, dalam nota yang saya upload pada kamu tu, Ali ni dia terima jawatan khalifah ni, dia terima dengan berat hati. Bukan dia terima dengan kita kata rela, lapang dada tak. Dia terima tu pun dengan berat hati. Dia terima jawatan khalifah tu bagi mengelakkan kerosakan yang lebih parah. Sebab apa? Sebab khalifah dah tak ada pada masa tu. Khalifah Uthman dah terbunuh. Jadi kalau tidak ada pemimpin yang nak pegang tampuk teraju pemerintahan, dia akan jadi lebih kacau bilau, dia akan jadi lebih huru-hara. Maka nak mengelak daripada kerosakan yang lebih parah ni, Ali dengan berat hati terima jawatan khalifah tu. Sebab tu kalau kamu tengok Imam At-Tabari dia menukilkan kata-kata Ali. Ali kata apa? Biarkan aku sendirian, carilah orang lain. Kita sebenarnya sedang berhadapan dengan satu keadaan yang mempunyai berbagai-bagai wajah dan warna. Segala hati tidak mampu menyatakan sikap dan pendirian terhadapnya, dan segala akal fikiran juga tidak mampu menetapkan pendirian mengenainya. Yang ni pada kata-kata Ali ni menunjukkan memang keadaan pada masa tu kacau bilau. Kalau dalam bahasa mudahnya kita kata yang benar dah bercampur dengan yang tidak benar, campur sampai kita tak boleh nak beza dah.
macam mana yang ni betul ke, yang ni salah ke, macam mana, kita tak boleh beza, kita tak boleh ni. Sebab tu Ali kata dekat orang yang nak melantik dia apa semua ni, hampa biar aku sendiri sudah, hampa carilah orang lain. Sebab kita dalam situasi, dalam kemelut, dalam fitnah yang kita diuji hari ini, satu keadaan yang nampak macam-macam rupa, macam-macam warna. Macam-macam warna ni makna dia putih ada, kelabu ada, hitam ada, macam-macam warna dia ada. Jadi hati ni dia tak boleh nak menyatakan pendirian, okey, siapa hak betul, siapa hak betul. Akal kita pun dia jadi pening, dia jadi keliru. Sebab tu di sini Ali ni dia walaupun dia tak mau jawatan khalifah tu, tapi sebab nak mengelak kerosakan yang lebih parah, dia terpaksa terima. Tetapi masalahnya golongan yang kita kata sokong Ali ni, dia adalah daripada kumpulan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni macam Ustaz sebut, Ustaz pernah cerita pada kamu, Abdullah bin Sabah ni dia Yahudi, dia masuk Islam di zaman Uthman bin Affan, tapi dia bukan Islam yang betul, dia Islam ni munafik. Dia ni adalah kita kata apa, di belakang dia sangat gigih duk melakukan gerakan anti-Islam, memeluk Islam, mengucap 2 kalimat syahadah, tunjuk kata macam ni semangat Islam dan seumpamanya. Tetapi dalam masa yang sama, dialah yang duk buat gerakan-gerakan anti-Islam. Jadi Abdullah bin Sabah ni lah orang pertama yang mendewakan Ali dan menganggap Ali sebagai Tuhan. Ali tak setuju pun dengan Abdullah bin Sabah ni. Tapi Ali pun, Ustaz baca lama-lama dulu ni, kamu boleh Google, kamu boleh cuba detailkan pembacaan kamu. Ali sendiri pernah, kalau tak silap Ustaz ni, hukum Abdullah bin Sabah ni keluar daripada negeri kot, bunuh keluar daripada negeri kalau tak silap. Sebab Ali sendiri tak setuju dengan Abdullah bin Sabah, cara yang dia bawa tu melampau dia tu. Tapi nak katakan pada keadaan ini, Ali dia tak mampu untuk nak tunjuk siapa yang pembunuh Uthman bin Affan. Dia tak boleh nak buat macam kita kata sebagai seorang ketua yang sebagai seorang khalifah yang ada power, dia tak boleh buat hal tu. Sebab yang jadi penyokong dia tu adalah orang-orang yang kita kata tak ada dari segi keikhlasan, tak ada dari segi keimanan, orang yang merapu belaka, yang duduk di bawah Ali ni. Okey, baik. Tu secara mukaddimah lah. Okey, Syiah ni dari segi bahasa dia sebenarnya bermaksud pengikut, penolong ataupun teman rapat. Syiah dari segi bahasa, Syiah dari segi bahasa maknanya penolong, pengikut, teman yang rapat. Maknanya perkataan Syiah ni sebenarnya baguslah dari segi bahasa dia. Tapi dari segi istilah, dia merujuk kepada satu kumpulan ni dia akan utamakan Ali berbanding khalifah-khalifah yang sebelumnya. Makna Syiah ni satu kelompok yang dia utamakan Ali berbanding Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Dia akan utamakan Ali dulu. Dan Syiah ni adalah kumpulan yang berkeyakinan Ahlul Bait adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah. Jadi yang bukan Ahlul Bait, depa tak layak lah nak jadi khalifah. So bila bermulanya Syiah, dia ada macam-macam pandangan dalam bab ni. Ada yang kata di zaman Nabi, ada yang kata waktu perang Jamal, waktu mana Ali, Talhah dan Zubair ni bertempur waktu perang Jamal. Ada yang kata waktu perang Siffin, ada yang kata setelah terbunuhnya Hussein bin Ali, ada yang kata waktu kepimpinan Uthman dan jadi kuat di zaman pemerintahan Ali. Wallahu a'lam. Cuma pandangan yang daripada pembacaan ustaz yang dipandang lebih kuat ni, Syiah ni dia muncul setelah perang Siffin. Setelah perang Siffin ni maksudnya waktu perang Siffin ni perang antara Ali dan juga Muawiyah. Perang Siffin ni antara Ali dan juga Muawiyah.
Jadi waktu kita kata golongan Khawarij keluar daripada Ali, okey, pada masa itulah golongan yang tetap dia stay bersama-sama dengan Ali, yang itulah golongan yang kata Syiah ni, yang kata penyokong apanya Syiah. Tetapi sebelum tu lagi, sebelum perang Siffin tu lagi, memang kita kata Abdullah bin Sabah ni dia adalah kumpulan yang memang duk menentang Islam lah, Abdullah bin Sabah ni. Cuma nak kata zaman bila yang sebagai satu kelompok, sebagai satu kumpulan, yang kata Syiah ni bila yang dia timbul, wallahu a'lam, mungkin pandangan yang lebih kukuh setelah perang Siffin. Waktu golongan Khawarij keluar daripada Ali, yang kata Syiah ni, dia menyatakan sokongan duduk dengan Ali. Baik, yang tu tak apalah, bila bermulanya zaman Syiah apa semua ni, kamu ambil lah baca untuk kita sekadar nak tahu dari segi maklumat dia, ya, dia tak penting sangat. Kemudian kelompok-kelompok Syiah ni juga kamu boleh tengok, kamu boleh baca kumpulan-kumpulan dia. Ada 5 kumpulan besar yang saya sebutkan dalam nota ni, dan setiap kumpulan ni yang sebenar dia pecah lagi, pecah. Dan pada masa kita hari ini, satu-satunya negara yang mengamalkan ajaran Syiah, dan ajaran Syiah ni ajaran Syiah mazhab Imamiyah, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, Syiah Imam 12. Apanya negara, satu-satunya negara yang mengamalkan ajaran Syiah Imam 12, iaitulah negara Iran. Dia satu-satunya yang secara rasmi menyatakan Syiah tu adalah agama yang mereka pegang. Okey, hak tu pun kita tahulah, nah, dia standard common knowledge lah, hak ni kamu pun tahu. Okey, yang penting sekali dalam bab Syiah ni, apa yang mesti kamu tahu, apa yang mesti kamu titik beratkan? Pendirian Malaysia tentang Syiah. Kita duduk di Malaysia, apa pendirian JAKIM tentang Syiah? Jadi Pusat Penyelidikan Islam Bahagian Hal Ehwal Agama Islam JAKIM mendapati ajaran Syiah yang berkembang di Malaysia telah berkembang menerusi buku-buku Syiah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan disebarkan juga ajaran Syiah ni dia berkembang dengan perkahwinan mut'ah dan penyebaran doktrin-doktrin yang menyalahi, yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, maka kerana itu kerajaan Malaysia telah mengambil satu pendirian yang tegas, melarang dan menyekat apa juga bentuk penyebaran fahaman yang menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi umat Islam di Malaysia ni kita mesti pegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah sahaja. Syiah ni apa juga fahaman yang menyalahi Ahli Sunnah wal Jamaah, semuanya dilarang. Dan beberapa negeri, contohnya jabatan-jabatan mufti negeri telah mewartakan ajaran Syiah ni adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Syiah ni dia menjadi ancaman kepada perpaduan umat, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan negara. So kalau contohlah ditanya pada kamu, apa pendirian kerajaan Malaysia tentang Syiah? Jadi kamu sebut ajaran Syiah ni bercanggah dengan Ahli Sunnah, ajaran Syiah ni menyeleweng daripada Ahli Sunnah, dia mengancam perpaduan umat Islam, dia mengancam keutuhan agama kita, dia mengancam keamanan negara. Yang ni sebagaimana yang kita dapat daripada buku rujukan yang Ustaz baca tu, ada di bawah tu nanti rujukan dia. Okey. Yang tu satu yang kata penting yang untuk kamu nak tahu. Okey, yang kedua, apa penyelewengan Syiah? Penyelewengan Syiah boleh dibahagikan kepada 2 kategori. Satu, penyelewengan dari segi akidah, satu lagi penyelewengan dari segi ibadat. Okey, penyelewengan dari segi akidah, pertamanya, golongan Syiah ni dia yakin perlantikan khalifah disebut secara nas. Apa maksud perlantikan khalifah disebut secara nas? Golongan Syiah ni dia yakin imam-imam mereka, yang tadi kita kata imam 12 kan, aliran Syiah yang
imam 12. Jadi golongan Syiah ni dia yakin imam-imam mereka ni, imam-imam Syiah ni, nama mereka memang telah disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai imam, sebagai kita kata khalifah yang menjadi pemimpin kepada umat Islam seluruhnya. Jadi perkara ini disebut sendiri oleh ulama Syiah, Syekh Muhammad Ridha Al-Muzaffar dalam kitab Aqaid Al-Imamiyah. Ni kitab Syiah sendiri ni kitab Syiah sendiri. Jadi maksudnya penyelewengan dari sudut akidah yang kata Syiah ni, pertama, mereka meyakini perlantikan imam-imam mereka sebagai khalifah warid, ada dia punya mention, ada dia punya sebutan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Tu salahlah penyelewengan akidah mereka yang pertama. Yang kedua, Syiah ni mereka meyakini imam-imam mereka maksum. Imam-imam mereka maksum ni makna siapa yang mereka angkat sebagai imam-imam 12 mereka ni, imam-imam mereka ni maksum makna tak ada dosa langsung. Dosa kecil, dosa besar, tak pernah buat silap, tak ada keliru, tak ada terlupa, apa pun tak ada. Kira bagus daripada Nabi lah. Bagus daripada Nabi. Kedudukan mereka sama seperti Nabi. Nabi, sebab yang kita kata bagus daripada Nabi tu, Nabi ada lupa. Nabi macam Nabi solat 3 rakaat, 4 rakaat, Nabi ada lupa. Tapi yang kata Imam Syiah ni kemah lagi pada Nabi, sebab imam-imam mereka lupa pun tak, buat salah pun tak. Jadi itu yang kata mereka kemah pada Nabi lagi, imam-imam Syiah ni. Jadi perkara ini juga disebutkan oleh salah satu tokoh besar Syiah sendiri dalam kitab mereka. Ini akidah mereka yang kedua. So nanti kamu, kalau Ustaz minta huraikan, contoh dalam soalan Ustaz kata, huraikan 3 kesalahan akidah dari segi Syiah, dari 3 kesalahan akidah Syiah, 3 kesalahan akidah daripada kelompok Syiah. Jadi kamu sebutlah golongan Syiah, satu, mereka meyakini imam-imam mereka maksum. Imam maksum ni makna tak buat salah langsung, lupa pun tak, tersilap pun tak, dosa kecil pun tak ada, dosa besar pun tak ada, memang bersih elok belaka. Itu maksum. Menyeleweng lah tu maksud dia. Kemudian mereka meyakini imam-imam mereka tu memang disebut dalam Quran dan hadis untuk nak pegang jawatan khalifah, padahal perkara tu tak ada lah. Okey. Kemudian Syiah juga meyakini Allah ni tidak mengetahui sesuatu perkara sebelum perkara itu berlaku. Kita ahli sunnah, kita kata Allah ni tahu perkara yang akan datang, yang tak jadi lagi Allah tahu, yang dah jadi pun Allah tahu, yang sedang jadi pun Allah tahu. Allah tahu belaka. Segala ilmu ni, segala pengetahuan, tak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Tetapi Syiah dia kata sesuatu perkara yang belum berlaku Allah tak tahu. Bila dah jadi baru Allah tahu. Yang ni disebut sebagai akidah badak. Akidah badak ni makna dia satu kepercayaan Allah tidak mengetahui sesuatu perkara melainkan setelah perkara itu berlaku. Jadi kamu, kalau kamu tak ingat nama akidah tu, nak akidah badak ke apa, contoh kamu duk confuse, kamu sebutkan saja. Syiah meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu perkara melainkan setelah berlakunya perkara tersebut. Jadi dalam kita ahli sunnah, kita kata Allah tu maha mengetahui segalanya, yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semuanya itu dalam ilmu Allah. Cuba cari dalil daripada ayat Quran apa dia yang menunjukkan Allah maha mengetahui segalanya. Mana tahu Ustaz tanya dalam soalan. Ustaz tanya apa dalil yang menunjukkan Allah itu mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Cari dalil dia daripada ayat Quran. Kemudian akidah ruj'ah. Akidah ruj'ah ni makna dia Syiah meyakini Allah akan menghidupkan semula ahlul bait dan imam-imam mereka untuk menghukum para sahabat yang dianggap telah melakukan kezaliman. Jadi
golongan Syiah ni dia faham kata Abu Bakar, Osman dan juga Umar, Abu Bakar, Umar dan juga Osman telah melakukan pengkhianatan terhadap Ali. Patut selepas Nabi wafat, Ali yang diangkat jadi khalifah. Tetapi Ali tak jadi khalifah, Abu Bakar yang naik, Umar yang naik, Osman yang naik. Jadi Syiah meyakini nantinya sebelum kiamat Allah akan menghidupkan semula Ahlul Bait dan imam-imam Syiah ni untuk nak hukum para sahabat yang dianggap telah melakukan kezaliman. Jadi siapa saja yang terlibat dalam kita kata contoh merampas kedudukan Ali, Muawiyah ke Aisyah ke siapa-siapa, semua itu nanti akan dihukum sebelum kita kata jadi kiamat. Dan mereka juga bawa ayat Quran, mereka berdalilkan ayat 11 surah Al-Mu'min. Kamu tengok dalam nota tu nanti. Tapi yang inilah yang kita kata Syiah ni, dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis-hadis Nabi, tapi yang sebenarnya dia pusing, dia twistkan kefahaman dia tu. Dia tak ambil daripada kefahaman yang sebenar yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akidah yang lainnya, akidah ataupun keimanan golongan Syiah ni, akidah taqiyah. Taqiyah ni makna dia berpura-pura, berlakon. Jadi taqiyah ni dia memang termasuk prinsip utama ajaran Syiah. Jadi kalau orang ni tak ada taqiyah, maka dia dinilaikan tidak beriman. Jadi taqiyah ni dia adalah satu kita kata prinsip iman oleh golongan Syiah. Umat ahli sunnah kita tak ada taqiyah. Kita ni orang yang jujur dan kita tunjukkan kejujuran kita tu. Tapi Syiah taqiyah ni dia mesti ada taqiyah tu. Kemudian i'tikad Muhammad bin Hasan al-Askari adalah Imam Mahdi. Syiah meyakini Imam Mahdi ni adalah Muhammad bin Hasan al-Askari. Imam ni lah yang dikatakan telah lama hilang dan nanti ni dikatakan akan muncul semula untuk memerintah dan menghukum orang-orang yang berdosa. Ni kita kata apa? Penyelewengan akidah dia lah. Kemudiannya sanjungan yang melampau terhadap golongan Ali. Sanjungan yang melampau ni kamu boleh tengoklah, golongan Syiah ni dia anggap Ali ni dia jadi Tuhan. Golongan Syiah ni dia meyakini Ali memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dalam nota ni ada semua 11 lebih kurang penyelewengan akidah oleh Syiah. Kamu boleh baca lah, Ustaz baca sikit-sikit saja dulu nah. Okey. Kemudian penyelewengan dari sudut syariat. Penyelewengan dari sudut syariat contohnya menolak ijma'. Syiah ni ditolak ijma'. Ijma' ni maksud apa? Umat Islam sepakat yang jadi khalifah ni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Osman. Yang ni adalah khalifah yang disepakati oleh ulama Islam semuanya. Tapi Syiah tolak. Yang ni Syiah tak terima. Jadi dia menolak ijma'. Jadi yang ni adalah penyelewengan dari sudut syariat lah. Kemudian menolak qiyas. Syiah juga dia tak gunakan qiyas. Pasal pada Syiah qiyas ni merosakkan agama. Dan Syiah ni yang kamu semua dah sedia maklum, dia menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni yang sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan untuk selama-lamanya dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi wanita yang dinikahi secara mut'ah ni, dia nak kata isteri pun bukan, nak kata hamba pun bukan, dan dia tak boleh nak mewarisi harta dan tak sah nasab anak dia tu, dan dia juga tak wajib nafkah. Dan nikah mut'ah ni dengan perempuan Yahudi boleh, Kristian boleh, Majusi boleh, perempuan pelacur boleh. Nikah ni tak perlu saksi, anak dara tanpa izin bapa dia boleh. Jadi yang ni yang kalau macam di awal tadi kita sebut, banyak tersebar ajaran Syiah ni, salah satu dia sebab yang ni lah ni, yang dari segi mut'ah ni yang banyak orang duk ni pasal dia lagu ni kan mudah banyak lah kan. Baik, penyelewengan yang lainnya kamu boleh baca dalam nota ni.
Dan nota tentang Syiah ni apanya kita ustaz tak buat detailkan sangat, ustaz sebutkan sikit macam tu saja, kamu boleh baca. Apa yang penting adalah untuk setiap kelas kita ni, yang penting kamu tahu apa penyelewengan mereka dari segi akidah. Sebab tajuk kita ni aliran mazhab akidah. Bila kata aliran mazhab akidah, kamu akan belajar tentang yang kata Mu'tazilah itu bagaimana, yang kata Murji'ah bagaimana, yang kata Syiah itu bagaimana. Yang penting pada setiap firqah ni, pada setiap kumpulan-kumpulan ni, nombor satu kamu tahu tentang sejarah kemunculan. Macam mana kumpulan ni boleh muncul? Macam mana kumpulan dia boleh tersebar luas? Contohnya yang tu satu. Kemudian yang keduanya kita mesti tahu akidah mereka, di mana silap dia. Bila kita kata Syiah tu sesat, okey, di mana sesat dia? Bila kita kata Murji'ah itu sesat, di mana sesat dia? Ini kita kena tahu. Sebab yang ni lah dia punya asas penting, foundation tu, intipati, essence untuk kamu nak faham, Syiah ni sesat sebab begini-begini. Murji'ah sesat begini-begini. Khawarij sesat begini-begini. Jadi dia punya perincian aliran Khawarij ada berapa, aliran Murji'ah, aliran Syiah ada berapa. Yang tu baca juga, tapi tak perlu nak didetailkan sangat, tak perlulah kita nak perhalusi. Tapi yang lebih pentingnya adalah kamu tahu penyelewengan mereka dari segi akidah. Yang ni kena faham bagi betul. Sebab yang ni kita bukan belajar untuk lulus periksa saja. Kita bimbang kalau kamu tak faham tentang akidah yang sebenar, kamu balik kampung, kamu balik ke negeri kamu, tempat kamu masing-masing, dan kamu tak tahu bila orang sebut tentang Syiah, kita pun kata tak apa Syiah, dia sembahyang juga, dia ni juga. Jadi yang ni yang kadang-kadang nak jadi rosak ni, bila kita tak faham, kita tak jelas apa dia perkara yang berlaku tu. Okey, apanya Ustaz rasa sekadar itu dulu kelas kita. Nanti insya-Allah Ustaz akan upload secepat mungkin nota ataupun kita kata bahan-bahan yang lain. Kamu dengar kuliah ni dan kamu baca nota. Apa yang kamu tak faham, kamu boleh ajukan soalan. Dan kalau yang kamu tanya Ustaz dalam WhatsApp tu, kalau mungkin Ustaz tak jawab apa semua, tanyalah, nanti remind balik ke Ustaz. Kadang-kadang dia kalut-kalut dia jadi lupa. Okey, kita berjumpa lagi insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.